Okey, untuk trial SPM daripada Terengganu Kertas 1. Baik. Okey. Baik. So, kita lihat di sini. Okey. Nah, kan cikgu dah cakap. Cikgu terdengar. Okey, azan Isyak. Okey, kita yang kita nak lihat daripada trial SPM Terengganu Kertas 1 yang telah cikgu kongsikan dengan kamu semua dalam grup WhatsApp. Okey, dan seperti biasa, kamu semua dikehendaki untuk memberi jawapan ya. Beri jawapan. Tulis dia sama ada A, B, C supaya kita cepat untuk kita selesaikan perbincangan ini. Baik. Jom kita lihat soalan nombor 1. Soalan nombor 1 kita lihat di sini iaitu soalannya, rakyat akan meminum air tadahan inskripsi Telaga Batu dalam upacara. Dah bagi clue minum air tadahan inskripsi dalam upacara persetiaan rakyat kepada pemerintah kerajaan Sriwijaya. Apakah tujuannya? Tujuannya sudah tentulah iaitu C, menunjukkan kesetiaan. Dah tunjuk kat sini ya. Upacara persetiaan rakyat nak menunjukkan kesetiaan lah. Okey. So ada yang CCC, ada yang CEEE. Itu chair, pandai. Okey, baik. Soalannya. Ini silibus SEM 3 belajar sampai bab 6 dulu. SEM 4 nanti baru bab 7 ke atas. Oh ya ke? Baik Amira, it's okay. It's okay. Okey, baik. Soalan nombor 2. Kamu follow je Amira ya. Soalan nombor 2, Laksmana berperanan dalam membantu kegemilangan Kerajaan Sri Melaka. Apakah peranan Laksamana? Laksamana iaitu Panglima Angkatan Laut. Kalau Panglima Angkatan Laut, sudah pasti dia punya jawapan dia iaitu C, mengawal keselamatan pedagang. Ya, betul. Nampak dah ni. Okey, tanda-tanda ramai dah ni nak dapat A ni dalam sejarah ni. Nak dapat A dah ni. Amin. Okey, nombor 2 adalah C. Okey. Nombor 3. Mengapakah gerakan nasionalis di Burma digerakkan oleh golongan kelas pertengahan yang berpendidikan barat? So sebenarnya soalan ditanya, mengapa yang digerakkan ini, mengapa gerakan nasionalis berlaku? Kerana sudah tentu untuk apa? Kita tahu, iaitu jawapannya kalau di Burma, jawapannya adalah kerana menggugat yang ini bukan, yang ini B kan cikgu? Ya betul, menggugat penganut Buddha. Ingat kalau tentang Burma, diorang sebenarnya menentang kerana isu apa? Isu kasut. Ya betul, isu kasut. Pandai anak-anakku sekalian. Baik, seterusnya. Soalan yang keempat. Baik. Maklumat berikut berkaitan dengan corak perjuangan nasionalisme di tanah Melayu. Cerpen cerita Awang Putat. Cerpen di sini kita bukannya orang dagang. Apakah persamaan isu dalam karya tersebut? Baik, ingat tentang nasionalisme. Nasionalisme ni maknanya semangat cinta akan bangsa. Ya. Jadi semangat cinta akan bangsa maknanya buku-buku ini, persamaan isu dia nak membela nasib bangsa. Itu jawapan dia. Kan? Nak membela nasib bangsa. So soalan 4 ialah A. Pandailah. Kan? Kat mana korang beli kepandaian ni? Shopee Shopee ada jual kepandaian ini. Baik, jom kita tengok. Soalan yang kelima. Cikgu Rafi. Okey. Baik. 5. Perjanjian Versailles ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman. Apa isi kandungan perjanjian Versailles ni? Mengahadkan saiz angkatan tentera. Betul. Menamatkan sekatan ekonomi. Tak pernah dengar pun. Mewujudkan negara baru pun tak pernah dengar. Dan jawapannya, satu lagi, menyerahkan tanah jajahan. Jerman kena berikan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Jawapannya adalah B, 1 dan 4. Ini kalau cikgu tengok korang ni memang jawab soalan memang sap-sap soy lah. Korang hebat lah. Baik.
Soalan yang keenam. Tokoh berikut berkaitan dengan gerakan anti-Jepun Albert Kwok. So, apakah sumbangan beliau? Okay. So, ini menentang Parti Komunis Malaya, menggerakkan operasi semut, menubuhkan Force 136. Baik, Albert Kwok ini, kalau kamu nak tahu, dia membuat gerakan Kinabalu. Kinabalu. Yang mana beliau menentang tentera-tentera Jepun. Jadi, dekat mana kalau Kinabalu? Kinabalu ni sudah tentulah dekat Jesselton. So jawapannya adalah A. Melancarkan pemberontakan Jesselton. Ya, dan itu double 10. Terima kasih banyak Rafiq Syamil. Cikgu, Ya, boleh cikgu tolong terangkan tentang operasi semut? operasi semut. Okey. Operasi semut sebenarnya operasi yang dijalankan oleh tentera-tentera Commonwealth. Okey. Tentera Commonwealth, okey, yang terdiri pada tentera-tentera daripada Australia, okey, dan sebagainya, dan ada beberapa tentera Commonwealth. Ya, dan ini tentera operasi semut berlaku di Sarawak. Ya, okey, berlaku di Sarawak untuk menentang Jepun. Jadi itu dipanggil operasi semut. Ya, operasi semut. Dan ini dibantu oleh operasi semut ini dibantu oleh ranger-ranger Sarawak, iaitu daripada suku kaum Iban yang membantu tentera-tentera Commonwealth dalam menentang Jepun. So itu dipanggil operasi semut. Baik. Soalan seterusnya, 7. Mengapakah pentadbiran tentera British DMA di Tanah Melayu gagal melaksanakan tugasnya? Kenapa ya? Okey. Menyatukan pelbagai kaum, mengiktiraf hak pribumi, menghalang peningkatan inflasi, okey, dan mengawal wabak penyakit. Okey. So, mengapa pentadbiran DMA di Tanah Melayu gagal melaksanakan tugasnya? Sebenarnya jawapan dia ni, okey, tidak ada yang berkaitan sebenarnya tau. Betul cikgu, betul. Ya kan? Macam tak ada kaitan. Apa kaitan Bukan dia? mana gencatan senjata, mana bagi balik senjata, mana jenayah, tak ada pun cikgu. Ya, betul kan? Kan? Macam, kesal. Kenapa tak ada menghalang peningkatan inflasi? Gagal melaksanakan tugasnya. Mungkin yang kita boleh ambil jawapannya iaitu gagal menghalang peningkatan inflasi dan juga gagal mengawal wabak penyakit. Yang ini mungkin, Wabak iaitu penyakit ya cikgu, wabak penyakit ada tapi inflasi ah, peningkatan inflasi maknanya peningkatan harga barang. Di mana kita tahu harga barang telah meningkat semasa BMA memerintah, jadi dia gagal menghalang peningkatan inflasi. Itu mungkin. Tetapi cikgu rasa ayat ia ni tak betul ni. But then, kalau ianya menghampiri yang betul, jawapannya adalah 3 dan 4. Tengok pandai dia trik kita. Okey. Tapi yang pasti nombor 1 dengan nombor 2 ni confirm salah. Okey, yang pasti nombor 1 dengan nombor 2 ni confirm salah. Ya, confirm salah. BMA tak buat nombor 1 dengan nombor 2. Okey, dan ya, mereka dah rancang lama, kita yang lalai. Okey, baik. Nombor 7 adalah D. Nombor, apa kaitan dia? Tak tahu. Baik. Kita semua lihat nombor 8. Tak tahu, tanya terus tahu. Jangan kau diam-diam je. Baik. Gagasan Malay Union. Okey, diperkenalkan di Tanah Melayu bagi menggantikan BMA. Perkara manakah yang terkandung dalam Perlembagaan Malayan Union pada 1 April 1946? Perkara apa? Okey. Taraf naungan, dasar dekolonisasi, raja berperlembagaan dan syarat kewarganegaraan. Baik. Tengok betul-betul. Okey, confirm. Taraf naungan ni confirm salah. Mana ada taraf naungan? Jajahan lah. Malay Union kita dijajah tau. Dasar dekolonisasi belum, tak ada lagi. Raja berperlembagaan lagilah tak ada. Raja lagi ditarik kuasanya adalah dalam Malay Union. Tak ada. So jawapannya adalah D. Syarat kewarganegaraan. Ya, betul. Syarat kewarganegaraan jus soli. Betul, Nur Hafizah. Bagus. Kan? Tentang Perlembagaan Malay Union. Perlembagaan Malay Union, okey, tentang ada 2 perkara.
Okey, iaitu perkara pertama iaitu berkaitan dengan ciri-ciri pentadbiran. Okey, ciri-ciri pentadbiran, satu pentadbiran, okey, dan satu lagi berkaitan dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Di mana kewarganegaraan menggunakan jus soli. Okey. Dan kalau pentadbiran kita tahu ianya berkaitan dengan penyatuan semua NNS, NNMB, kemudian NNMTB disatukan. Kemudian semua ini pentadbiran diketuai oleh diketuai gubernur. Gubernur. Dan Tanah Melayu dan Singapura rakyat Melayu ya betul. Okey, dan juga diketuai oleh gubernur dan raja-raja. Okey, hanya menjadi anggota, menjadi ahli majlis raja-raja. Itu je. Ya, betul. Betul Nur Hafizah. Itu sahaja. Jadi, kamu ingat mana-mana yang penting saja tentang ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Ini sahaja. Very simple. Ya, Council of Sultan, betul. Inilah dia. Ya. Dua perkara ni berkaitan dengan Malayan Union. Bagus soalan kamu tu. Baik. Kemudian, soalan yang ke-9. Okey, maklumat berikut merupakan gabungan yang mencadangkan perlembagaan rakyat bagi menentang jawatan kuasa kerja yang dipersetujui oleh British, Nasionalis Melayu Radikal dan gabungan Putra AMCJA. Mengapa kedua-dua gabungan ini bertindak demikian? Why? Kerana pandangan ditolak, proses tidak demokratik, gagal menyatukan persekutuan, hak kerakyatan dinafikan. Jawapannya adalah 1 dan 2A. Sebab pandangan mereka ditolak. Diorang propose pelbagai rakyat ditolak. Kemudian proses tidak demokratik, maknanya tidak menyertakan Putra AMCJA dalam jawatan kuasa kerja. Maka mereka kata, oh ini tidak demokratik. So jawapannya adalah A. 9A. Baik. Kemudian soalan 10. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan isi Perjanjian Persekutuan Melayu 1948? Isi dia, hak semua kaum terjamin, majlis raja-raja dibentuk, pembentukan sebuah persekutuan, dan yang keempat, mengiktiraf kedudukan agama Islam. So, yang mana satu ni? Jawapannya adalah ya. Iaitu majlis raja-raja dibentuk. Ini, dan juga pembentukan sebuah persekutuan. Macam mana kita tahu persekutuan itu? Dah nama pun persekutuan. Persekutuan Melayu. Jadi sudah tentulah berbentuk persekutuan. So jawapannya 2 dan 3. Untuk yang nombor 1 dengan nombor 4, ini adalah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bila kita dah merdeka. Ini kita belum merdeka lagi. Ini 1948. Belum merdeka. Jadi, nombor 2 dan nombor 3 ini sahajalah yang ada dalam isi Perjanjian Persekutuan Melayu. Jawapannya adalah C. Baik. 10 adalah C. 11. Kita tengok 11. Komunis. Telah menganjurkan 2 persidangan di Calcutta, India. Persidangan Kongres Belia Asia dan persidangan Parti Komunis India. Apakah kesan persidangan tersebut terhadap PKM? Kesan dia, iaitu kita kena tahu bahawa kedua-dua meeting ini, persidangan ini minta supaya PKM lebih agresif. Menjadikan PKM lebih agresif. Untuk berjuang bagi menyebarkan, membentuk Republik Komunis. Jadi bermaksud, kesan persidangan ini adalah perjuangan bersenjata dilancarkan di Tanah Melayu. So 11 adalah C. Baik. 12. Berikut berkaitan dengan usaha British menangani ancaman komunis. Baik, undang-undang darurat diisytiharkan. Apakah peristiwa yang menyebabkan undang-undang tersebut diisytiharkan? Alamak, soalan ni senang.
Jawapannya apa? Jawapannya adalah peristiwa yang menyebabkan undang-undang darurat ini diisytiharkan ialah pembunuhan pengurus ladang. Bukan seorang tapi 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah telah terbunuh. Maka menyebabkan undang-undang darurat diisytiharkan. Baik, soalan 13. Okey, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, CLC. Okey. Persediaan ke arah berkerajaan sendiri. So, peranan CLC, apa yang CLC buat? Okey, iaitu adakah menetapkan hala tuju pentadbiran negara, mencadangkan pilihan raya secara berperingkat, memberikan pengiktirafan serta mengekalkan sistem pentadbiran tradisional. Jawapannya, persediaan ke arah berkerajaan sendiri ni maknanya persediaan ke arah merdeka. Kerajaan sendiri maksudnya merdeka. Jadi untuk merdeka, rakyat perlu mempunyai pengalaman pilihan raya. Maka jawapannya B, mencadangkan pilihan raya secara berperingkat. Kita tahu pilihan raya bandaran, kemudian pilihan raya negeri dan juga pilihan raya MPP. So ada 3. 13 jawapannya adalah B. Kenapa A salah cikgu? Saya confused. Harus diingat jawatan kuasa hubungan antara kaum ini berlaku pada tahun 1949. Belum merdeka lagi bang. Belum merdeka. Bila belum merdeka, kita belum menetapkan lagi hala tuju pentadbiran negara sebab pentadbiran negara masih di bawah British. Masih di bawah British. Yeah. Sebab itu, tahun ni penting untuk aku tahu. Untuk kita tahu, oh dah merdeka ke belum? Oh belum lagi. So logik kita kat situ. Lah. Takkanlah membincangkan hala tuju pentadbiran negara. You see? Tahun ni tak perlu hafal. Tapi kita tahu logiknya kat situ. Okay. Baik. So 13 adalah B. Baik. 14 kita lihat di sini pembentukan sistem ahli. Sistem ahli oleh British adalah selari dengan dasar dikolonisasi yang disarankan oleh PBB berdasarkan Piagam Atlantik. Bagaimana British menyokong dasar tersebut? Adakah dengan menghalang pengaruh luar, memperkukuh kerjasama politik, memberi kuasa autonomi kepada kerajaan atau melatih pemimpin tempatan dalam pentadbiran? Ingat, apa itu sistem ahli? Take note sistem ahli ialah sistem yang melatih. Ingat ni, melatih penduduk tempatan dalam pentadbiran. Jadi kata kunci dia adalah melatih. So tengok jawapan, melatih pemimpin tempatan dalam pentadbiran. So jawapannya D. Mesti pentingnya untuk mengetahui definisi apa itu jawatan kuasa hubungan antara kaum, apa itu sistem ahli, sangat penting. Sebab di situ akan berikan clue jawapan. Baik. So 14 adalah D. 15 kita lihat kepentingan pilihan raya. Faedah, kepentingan tu faedah. Faedah pilihan raya dalam konteks negara yang berdaulat. Untuk apa ya? Membentuk sebuah kerajaan, menggalakkan penubuhan parti politik, menjamin ketelusan pentadbiran, mengekalkan warisan bangsa. Sebenarnya pilihan raya penting untuk apa? Untuk membentuk sebuah kerajaan lah. Kan? Pilihan raya ni penting untuk membentuk sebuah kerajaan supaya negara kita berdaulat, negara kita merdeka, negara kita bebas untuk memerintah sendiri. Kena ada kerajaan kan? Jadi 10 tahun akan datang, mana tahu korang vote cikgu pula jadi Perdana Menteri kan? Okay, baik. 15 adalah A. 16. Kita lihat di sini iaitu gambar berikut merupakan gambar Kabinet Kerajaan Persekutuan 1955, Kabinet pertama. Bagaimana Kabinet tersebut berperanan dalam perkembangan sejarah kemerdekaan tanah air? Iaitu apa yang Kabinet ini buat? Mengukuhkan. Ingat kalau kamu tengok Kabinet ini,
Kabinet ini berlaku pada tahun 1955 selepas pilihan raya. Tapi negara kita dah merdeka ke belum? Belum. Tanah Melayu belum merdeka. Merdeka 1957. Jadi bila belum merdeka, maka waktu itu masih ada British yang memerintah negara kita. Maka kabinet ini berperanan untuk mengurangkan kuasa pentadbiran British secara sedikit demi sedikit. Sebab itu jawapannya adalah D. Untuk mengurangkan kuasa pentadbiran British. Okey. Baik. Soalan yang ke-17. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau dipanggil Suruhanjaya Reid. Okey, 1956 Lord Reid semua ni. Apakah peranan Suruhanjaya ni? Fungsi Suruhanjaya ni? Alamak senanglah. Memperuntukkan hak sama rata untuk semua kaum, mengadakan referendum dalam kalangan penduduk, memastikan sistem persekutuan yang kuat, menerima pandangan pelbagai pihak. Jawapannya, baik. Jawapannya, Suruhanjaya Reid ni sebenarnya memang dia merangka perlembagaan untuk memastikan negara yang kita nak bentuk tahun 1997 menggunakan sistem persekutuan. Yang mana sistem persekutuan yang kuat. Dan Suruhanjaya Reid ini juga menerima pandangan daripada pelbagai pihak. So jawapannya adalah D. 3 dan 4. Baik. Soalan 18. Parti berikut telah menolak syarat kewarganegaraan yang longgar dalam draft Perlembagaan Persekutuan Melayu, iaitu Parti Negara dan UMNO. Apakah alasan yang diberikan oleh parti ini? Dia kata syarat kewarganegaraan dalam persekutuan ini longgarlah. Jadi apa alasannya? Khawatir bahawa kedudukan orang Melayu tergugat. Sebab itu mereka kedua parti ini menolak syarat kewarganegaraan itu. So minta diperketatkan. Well, sesuatu yang ketat tu bagus, sesuatu yang longgar tu bahaya. Baik. Soalan yang ke-19. Soalan yang ke-19 agama di negeri persekutuan ialah agama Islam, akan tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Apakah rumusan anda tentang peruntukan tersebut? Tolak ansur, sedia berkorban, kerjasama dan juga prihatin. Maknanya apa kat sini? Bila agama Islam agama rasmi di negeri persekutuan, tapi agama lain boleh diamalkan, maknanya ini adalah sifat yang kita panggil tolak ansur. Tolak ansur. Tolerate lah. Dalam bahasa Jawanya tolerate. Ya, Jawa Amerika. Baik. Soalan 20. Okey. Bagaimanakah kerajaan berperanan dalam menangani isu antarabangsa di peringkat awal kemerdekaan? Menyusun strategi ketenteraan, menggalakkan penglibatan swasta, menyelaras perundangan serantau atau memperkukuh hubungan luar negara. Sebenarnya, kita baru merdeka tahun 1957-58. Kita belum ada kekuatan ketenteraan. Kita belum ada kekuatan lagi. Jadi negara kita buat apa? Negara kita memperkukuhkan hubungan luar negara dengan menjalin hubungan dengan negara Britain, Amerika dan sebagainya, supaya kita dapat memperkukuhkan kedaulatan negara kita pada waktu itu. So 20 adalah D. Ya. Baik. So habis soalan daripada bab form 4. Habis. Baik. So sebelum kita teruskan, cikgu nak tanya korang ni, laju ke cikgu punya penerangan ni? Laju sangat ke? Okey-okey je. Okey-okey je, tak apa. Kalau laju sangat bagi tahu tadi cikgu pergi mungkin 1-2. So nanti cikgu kurangkan ke 80 ke kan, 80 km per hour kan. Baik. Soalan 21. Okey, so kita lihat soalan 21 dah masuk form 5 .
Okey, 21 gambar berikut merupakan lambang yang diperkenalkan di Malaysia sebagai negara berdaulat. Mengapa lambang tersebut perlu dihormati? Ini jata negara. Okey, untuk memperkasa sistem demokrasi, memperkukuh kehakiman, mengiktiraf hak yang sama rata, menanam semangat patriotik. Jawapannya, kamu akan kata apa tau? Cikgu, macam betul, ini pun macam betul, ini pun macam betul, ini pun macam betul. Salah. Sebenarnya ini daripada bab 1 Form 5, tajuk kedaulatan negara. Kalau kedaulatan negara, iaitu tentang semangat patriotik. Semangat patriotik, iaitu dengan lambang tersebut perlu dihormati kerana apa? Untuk menanam semangat patriotik. Baik. 22. Peranan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Memastikan keberkesan pendidikan, menggubal dasar perundangan. Takkan rakyat yang buat yang ini, kan? Menyanjungi adat dan warisan, membentuk dasar pentadbiran. Yang ini kerajaan yang buat. Yang ini menggubal dasar perundangan, kerajaan yang buat. Ni membentuk dasar pentadbiran, kerajaan yang buat. Dia soalan tanya, peranan rakyat. Kalau rakyat, mestilah C. Menyanjungi adat dan warisan. You see? Nampak tak? Soalan-soalan objektif sebenarnya lebih kepada logik dan berdasarkan pemahaman kita. So sebenarnya kamu kena kuasai ini, kuasai. Okey, teknik menjawab soalan objektif ini. Baik. 23. Maklumat berikut berkaitan dengan sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Ini dah bab yang kedua. Okey, pentadbiran British di negeri Selat memperkenalkan Charter of Justice. Apakah kepentingan, faedah undang-undang tersebut? Menghalang campur tangan luar, menyekat ideologi bersifat radikal, melindungi kepentingan penduduk dan mengutamakan golongan imigran. Cikgu, manalah saya tahu, cikgu. Senang je. Iaitu pentadbiran British di negeri-negeri Selat. Negeri Selat ialah Pulau Pinang, Melaka, Singapura. 3 Negeri Selat, Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Jadi kenapa undang-undang ni diperkenalkan di 3 negeri ini sahaja? Untuk melindungi kepentingan penduduk. Sebab kalau tak ada undang-undang kat 3-3 pulau ni, 3-3 tempat ni, maka akan huru-hara. Jadi British perkenalkan Charter of Justice di 3 negeri ini untuk melindungi kepentingan penduduk-penduduk di 3 negeri. Itu je. Ya. Baik. So, 23 adalah C, 24. Perkara manakah yang terkandung dalam pindaan Perlembagaan Persekutuan 1965? Take note tentang tahun 1965. What happened pada 1965? Iaitu apa yang berlaku 1965? Iaitu pemisahan Singapura. Penting. Ya, Singapura keluar daripada Malaysia. So sudah tentu undang-undang dipinda, diubah suai. Apa yang diubah suai? Okey, iaitu tentang tentang immigration dan juga keuangan. Kalau mahkamah atasan dan jawatan yang di-Pertua Negeri itu pindaan pada tahun 1963. Nampak tak? Kenapa 1963, cikgu? Bila Sarawak dan Sabah join Malaysia. Nampak? So itu perbezaan dia. So jawapannya adalah A, 1 dan 2. Baik. Kemudian soalan yang ke-25. Pernyataan manakah yang menerangkan fungsi Majlis Raja-Raja? Okey, tugas Raja-Raja Melayu. Okey, Majlis Raja-Raja iaitu memperkenalkan perubahan sempadan negeri, mencadangkan undang-undang, tidak. Menentukan draft belanjawan negara, tidak. Menyemak sistem. Ya, jawapannya adalah A, memperkenan. Ada perkataan ni memperkenan perubahan sempadan negeri. Tak ada Alia. Jawapannya adalah A. Tak apa Alia. Okey. Nanti kamu kira berapa yang salah. Ya, supaya kita boleh lepas ni kita nak kurangkan lagi salah.
26. Mengapakah konsep pengasingan kuasa penting dalam amalan demokrasi berparlimen adalah untuk mengelakkan campur tangan luar, meningkatkan mobiliti penduduk, mewujudkan pemerintahan yang adil dan mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. Baik, konsep pengasingan kuasa ini bermaksud yang ada 3 badan tu. Okey, iaitu badan eksekutif. Kemudian ada badan apa? Badan perundangan. Perundangan, dan satu lagi badan kehakiman. So ini diasingkan. Diasingkan. Maka kenapa diasingkan ketiga-tiga badan ni? Untuk mewujudkan pemerintahan yang adil. Jawapannya adalah C. Okay. So itu 26. Baik. Kemudian soalan yang ke-27. Jom kita tengok. Senarai persekutuan memperuntukkan kuasa kerajaan persekutuan. Maknanya senarai persekutuan tentang kuasa kerajaan persekutuan. Perkara yang manakah terletak dalam senarai persekutuan? Alah, senang je. Tanah, beasiswa, pelajaran atau perumahan? Jawapannya sudah tentulah C, pelajaran. Kerana apa? Pelajaran ada Kementerian Pelajaran. Maknanya itu dalam senarai persekutuan. Kalau tanah, itu senarai negeri. Perumahan pun senarai negeri. Kita faham tu ya? Baik. Beasiswa senarai bersama. Senarai bersama. Tanah senarai negeri, perumahan senarai negeri. Baik. 28. Okey, antara berikut yang manakah yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan bagi menyelaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Apa yang dibuat, apa yang ditubuhkan untuk selaraskan pentadbiran persekutuan dengan negeri, iaitu berkaitan dengan majlis majlis tanah negara dan juga majlis keuangan negara. Kerana apa? Kalau untuk perkara berkaitan tanah dengan keuangan, kerajaan persekutuan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri. So, kat mana kerjasama itu dibuat? Di majlis tanah negara dan majlis keuangan negara. So, jawapannya adalah D. Okey. Baik. Soalan yang ke-29. Maklumat berikut berkaitan dengan perjuangan nasionalisme di tanah Melayu. Kalau makan tu tentera kan cikgu? Kalau MKN tu ya, tentera dan juga ni keselamatan negara lah. Dan polis. Kedua-duanya. Maklumat berikut berkaitan dengan perjuangan nasionalisme di tanah Melayu. Konsep Melayu Raya diperjuangkan untuk gabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Mengapa konsep tersebut tidak dapat dilaksanakan? Kerana soalan dia kenapa tahu? Iaitu soalan dia kata, kenapa konsep ni, kenapa menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia ni tidak dapat dilaksanakan? Kerana kedaulatan Indonesia diisytiharkan. Maksudnya apa? Indonesia telah pun merdeka seawal 1945, dah merdeka lebih awal. Jadi tak sempat nak gabungkan kedua-dua tanah Melayu dengan Indonesia. Itu maksud kedaulatan Indonesia, iaitu kemerdekaan. Baik. 29 adalah B dan soalan yang ke-30. Pilih pernyataan yang berkaitan dengan Intipati Perjanjian Malaysia 1963. Tarikh pembentukan Malaysia adalah 16 September 1963. Pembahagian kerusi parlimen bagi semua wilayah adalah setara. Kuasa menubuhkan kabinet negeri diberikan kepada Sarawak dan Sabah. Dan British mengiktiraf kedaulatan Sarawak dan Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Baik, cikgu tahu pasti ramai yang akan kata, oh nombor 1 ni betul cikgu. Tak. Sebenarnya yang betul ialah 3 dan 4, iaitu D. Kenapa? Kerana nombor 1 ni, tarikh pembentukan Malaysia sebenarnya pada awalnya 31 Ogos. Pada asalnya 31 Ogos 1963. Kan? Tapi oleh kerana berlaku penentangan dan juga laporan daripada PBB menyebabkan telah ditunda ke 16 September.
Jadi sebenarnya Tarikh Kemerdekaan Malaysia adalah 31 Ogos, bukan 16. Dalam perjanjian Malaysia tersebut. Jadi jawapan 30 adalah D, 3 dan 4. Baik. 31 langkah yang diambil oleh Malaysia untuk mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969, iaitu jawapannya senang je. CCC. Iaitu pembentukan Mageran, Majlis Gerakan Negara. Ingat lagi Mageran, Majlis Gerakan Negara. Baik. 32. Bagaimanakah kerajaan mengatasi isu berikut selepas mereka peluang pekerjaan terhad, kadar pengangguran tinggi? So, kalau kita tengok, menubuhkan pusat latihan vocational dan teknikal. Macam je. Mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Melancarkan program pembangunan bersepadu. Mengawal kemasukan buruh asing. Ini tidak. Melancarkan program pembangunan bersepadu. Tidak. Menubuhkan pusat latihan dan mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Jawapannya lebih tepat ialah A. Menubuhkan pusat latihan vocational dan teknikal. Untuk memberikan kemahiran. Baik. Kemudian, soalan yang ke-33. Logo Majlis Sukan Universiti Malaysia, MASUM. Mengapa sukan tersebut diadakan secara bergilir-gilir daripada kalangan universiti? Untuk ingat, ini dalam topik apa? Ini dalam bab yang ke-6, iaitu perpaduan negara dan juga perpaduan kaum dan integrasi nasional. So ini salah satu langkah integrasi nasional, iaitu mewujudkan MASUM, sukan. So kenapa sukan tersebut diadakan? Untuk menggalakkan integrasi antara negeri. So jawapan dia adalah B. So mungkin ramai yang kata, cikgu, bukan ke A pun betul, bukan ke C ke betul, D pun betul cikgu. Sudahnya korang kata semua betul. Tak. Kembali kepada baru nak tanya. Kembali kepada soalan, cikgu nak tanya, ini daripada bab apa? Ini daripada bab yang ke-7. Iaitu membina apa? Membina kesejahteraan negara. Baik, untuk membina kesejahteraan negara perlu ada perpaduan kaum dan juga satu lagi integrasi nasional. Jadi, apakah usaha-usahanya? Antara usahanya seperti bahasa, kemudian juga antaranya sukan, MASUM dan sebagainya. Jadi, kembali kepada soalan, kenapa mewujudkan Majlis Sukan Universiti? Maknanya sukan ini digunakan untuk apa? Untuk mewujudkan integrasi nasional. Nampak tak? Memang itu mungkin betul, tapi mana jawapan yang lebih tepat untuk menggalakkan integrasi antara negeri, iaitu integrasi nasional. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham Menung sekejap masing-masing. Okey. Baik Maknanya segala budaya lah, kemudian kita tahu ada kebudayaan, bahasa, sukan dan sebagainya. Itu semua usaha untuk perpaduan kaum, untuk integrasi nasional. So kalau soalan tanya, kenapa diadakan sukan universiti untuk integrasi nasional? Kenapa diadakan bahasa untuk perpaduan kaum dan integrasi nasional? Sama je. Kembali kepada semua perkara-perkara ini adalah untuk kedua-dua ini. Untuk integrasi nasional dan perpaduan kaum. Itu bab 7. Baik. 34. Prinsip rukun negara yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Mengapa kita perlu menghayati prinsip tersebut? Iaitu ingat, ini juga dalam bab 7, sama juga. Iaitu untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Cari poin yang
okey, bersamaan dengan okey, perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jom kita cari point dia. Meningkatkan taraf hidup rakyat? Tidak. Mengekalkan persamaan hak? Mana ada persamaan hak? Mewujudkan komuniti yang berdaya saing? Tidak. Melahirkan masyarakat yang bertoleransi? Nampak tak? Bila toleransi itu maknanya akan mewujudkan perpaduan kaum. So jawapannya adalah D. That's how you think. That's how you analyze soalan-soalan. Faham? Rukun negara, bab yang ketujuh. Membina kesejahteraan negara dengan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Dan rukun negara adalah salah satu program untuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Nampak? Itu rumusan bab 7. Baik. 35. Bila ada DPN, maknanya dah masuk bab yang ke-8. DPN dalam tempoh 10 tahun, okey, bagi menjadikan Malaysia sebuah negara maju berdasar kawasan 2020, bagaimana dasar tersebut merapatkan jurang ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Okey. Baik. 35. Okey, ingat macam mana nak merapatkan jurang ketidakseimbangan antara wilayah-wilayah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Macam mana? Dengan okey, bukan A. Pertanian pintar bukan. Ya, jawapannya betul Alia. Maksudnya okey, dengan pembukaan bandar-bandar baru. Betul. Dengan membuka bandar-bandar baru, maka kawasan-kawasan yang tidak maju dapat juga dimajukan. Itulah dia. Okey. 35 adalah B. Okey. Baik. 36. Apakah impak ataupun kesan pelaksanaan DEB dan DPN dalam pembinaan kemakmuran negara? Kemunculan golongan pertengahan, amalan percukaian diperkenalkan. Amalan percukaian, perubahan sistem pentadbiran, tak ada. Mendapat pengiktirafan antarabangsa, tak ada. Sebenarnya yang lebih penting ialah kemunculan golongan pertengahan, iaitu golongan-golongan pensyarah, golongan-golongan profesional, doktor dan sebagainya, engineer. Itu golongan pertengahan. Kesan daripada DEB dan DPN yang kita baru belajar itu. Ya, 37. Apakah peristiwa yang membuktikan Malaysia mengamalkan dasar berkecuali pada tahun 1970-an? Yang mana satu? Okey. So, mengamalkan dasar berkecuali, peristiwanya adalah iaitu apabila Tun Abdul Razak dia pergi melawat China. Kan? Kenapa menjalin hubungan dengan China, cikgu? Sebab China adalah pemerintahan komunis. So, maknanya kita dasar berkecuali. Kita tidak memihak kepada komunis, kita tidak memihak kepada demokrasi. Kita neutral. So itu dasar berkecuali. Buktinya, peristiwanya adalah menjalinkan hubungan dengan China. Itu bab yang ke-9. 38. Raja di bawah berkaitan dengan cantuman nama 3 buah negara di Asia Tenggara, Maafilindo, Malaysia, Filipina, Indonesia. Mengapa Maafilindo ditubuhkan oleh negara tersebut untuk sebenarnya Maafilindo ni ditubuhkan adalah untuk apa isu dia? Isunya adalah pada waktu itu pembentukan Malaysia. Jadi sebenarnya mereka tak suka. Kita tahu kan Filipina membantah pembentukan Malaysia. Indonesia pun membantah pembentukan Malaysia. Jadi mereka pun bergabung berbincang di Maafilindo untuk menamatkan persengketaan. Itu sebenarnya Maafilindo. Ya. 39. Peta berkaitan dengan kerjasama Malaysia dengan negara serantau lingkungan kawasan Sijori. Singapura, Johor, Riau. Group of trade. Apakah manfaat yang diperolehi oleh Malaysia dalam kerjasama tersebut? Iaitu dapat mengurangkan
monopoli pasaran. Sebenarnya, okey, kerjasama ini adalah kerjasama dalam bentuk ekonomi. Dalam bentuk ekonomi. Maknanya dalam bentuk perdagangan dan ekonomi. Jadi bila kerjasama Johor, Singapura dan juga Riau, Indonesia, maka dapat mengurangkan penguasaan mana-mana kawasan, mana-mana negara. So, tiga-tiga negara dapat memperoleh keuntungannya. So, soalan 40. Malaysia lantang bersuara terhadap pertubuhan dunia seperti kerelevanan organisasi PBB. Mengapa Malaysia bertindak demikian? Kerana PBB, iaitu 5 kuasa besar Majlis Keselamatan, selalu menyalahgunakan kuasa veto, iaitu kuasa mutlak yang dapat pada mereka, iaitu 5 buah negara, Russia, USA, kemudian Britain dan Perancis serta satu lagi kita ingat. So, jawapannya A. Mereka selalu salah gunakan kuasa veto. Baik. Untuk yang dah buat, berapa yang kamu dapat? Kita habis soalan 40. Macam mana dia dapat kuasa veto, cikgu? Okey. Kerana berdasarkan sejarah dan juga kekuatan ketenteraan. Sebab tu mereka dapat kuasa veto. Itu sebenarnya. Baik. Ada yang dapat? Dapat 31/40. Tahniah Nur Hafizah. Teruskan usaha, kurangkan kesalahan. Rafiq Syami, bagus, 38/40. Usaha lagi untuk kurangkan, jadi satu salah je. Usaha lagi. Tingkatkan latihan. Okey. Dan untuk kepada pelajar-pelajar yang lain, buat last minute cikgu. Bagus. Kadang-kadang buat last minute tu yang selalunya betul. Okey. So, teruskan latihan dan hari Sabtu ini kita akan masuk kepada bab 9. Okey, gunakan nota ringkas. Kita jumpa hari Sabtu ini. Okay guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam.